Hai. Terima kasih untuk MTU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya juga ingin turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2015 dan saya ingin menyambung apa yang disebut oleh Sepangga dalam urusan kepentingan kaki tangan awam yang pada 2012 telah dicadangkan supaya diadakan penstrukturan semula gaji, tetapi atas beberapa masalah yang sangat ketara, contohnya kenaikan yang amat tinggi bagi pemegang jawatan-jawatan utama, maka keseluruhan penstrukturan semula itu ditangguhkan, cuma diberikan kenaikan gaji. Jadi saya rasa atas muslihat untuk menambahkan semangat bekerja dan produktiviti, kerajaan harus melaksanakan kajian semula struktur gaji dan skema perkhidmatan supaya kaki tangan awam dapat berada dalam suasana yang selesa menghadapi perubahan-perubahan ekonomi, kenaikan cukai, pengenaan cukai baru dan sebagainya, dan dapat menjalani kehidupan seperti rakyat biasa yang lain. Jadi saya menyokong apa yang cuba disinggung oleh Sepangga tadi. Itu yang betul. Saya juga ingin menyentuh mengenai royalty petroleum kepada negeri-negeri yang ada di sana hasil bahan petroleum ini, khususnya negeri Kelantan yang tidak menerima dan masih dinafikan hak. Cuma Kolkrai saya ingatkan, kes royalty ini masih lagi dalam pertimbangan mahkamah. Dia menjadi satu perkara subjudis untuk dibincangkan di dalam Dewan ini. Tapi banyak telah disebut. Ya. Cuma sudutnya sahaja. Sudut pun tak boleh, segi pun tak boleh. Sila tajuk yang lain. Baik, kita akur, ya. Kita menggunakan forum yang lain, ya. Itu yang betul. Isu yang juga paling rapat dengan penduduk di kawasan saya dan juga di banyak tempat ialah isu harga getah. Ini juga mungkin melibatkan kawasan Datuk Yang Ketua dan tidak berada dalam mahkamah, ya. Jadi kita boleh bincangkan. Di setengah tempat di negeri Kedah harganya jatuh sampai kepada RM1.40 1 kilo. Di Kuala Krai masih lagi boleh bertahan sekitar RM2.30. Itu boleh jadi ucapan sebahagian daripada ucapan Kuala Krau. Okey, jadi saya akan masukkan. Tolong masukkan Kuala Krau sekali. Soalan saya, bagaimana agaknya penduduk di Kedah, di utara, untuk menikmati suatu suasana kehidupan yang baik dengan harga yang sebegitu rendah. Ya, RM2.30 di Kuala Krai pun sudah menjadi tekanan kepada penoreh-penoreh getah, pekebun kecil khususnya. Apatah lagi di Kedah dengan kejatuhan yang sebegitu mendadak. Jadi perkara ini sudah dibangkitkan oleh ahli parlimen kita dalam beberapa sesi, tetapi ia ini tidak dapat dipulihkan. Ya, kalau dulu ada fluctuation, ya, harga rendah kemudian naik sampai RM3.50, tapi kali ini tidak mau naik-naik lagi. Jadi saya rasa kerajaan tidak boleh lagi mengenepikan masalah ini dan mengalihkan pandangan bahawa kerajaan sudah memberikan subsidi baja, tanam semula dan sebagainya. Itu adalah proses permulaan bagi pekebun kecil, ya, untuk tempoh tanam semula yang menunggu 7 hingga 10 tahun untuk mendapat hasil. Kuala Krai, ya? Elok ada harga lantai bagi bukan sekadar itu, ya. Harga lantai ini memang telah diperjuangkan. Paling tidak RM4. Janganlah harga sekilo getah ini lebih rendah daripada sekilo gula, RM2.85, ya. RM2.30, RM1.40. Jadi ini menyeksakan. Apakah tidak boleh kita mengadakan satu skema, ya, pemberian kupon misalnya, walaupun ini kelihatan backward lah, balik ke zaman 50-an, zaman perang Korea di mana pekebun kecil diberikan kupon untuk mendapat harga yang baik, tetapi kalau sudah tidak ada jalan lain, ya, maka kita kena fikirkan perkara tersebut. Dan saya berkeyakinan kerajaan boleh memberikan perhatian kerana penoreh getah ni bukannya berjuta-juta orang, tak ada dalam, ya,
ratusan ribu, 140,000 lebih saja. Jadi sudah pasti ini boleh dilaksanakan. Dan kalau kerisauan kita ialah kalau kita memberikan bantuan sedemikian, yang akan mendapat manfaatnya adalah ladang-ladang getah. Saya rasa ini boleh kita jadikan panduan supaya yang terlibat, yang mendapat kupon ke atau yang menikmati harga lantai ini adalah kebun-kebun kecil. Jadi saya sangat mencadangkan. Yang keduanya ataupun ketiganya, satu telah ditolak, ya, ialah isu GST ini pun suatu perkara yang kita bincangkan dengan sangat luas. Dan menunggu 1 April ni, saya rasa rakyat mula merasa cemas, ya, kesannya terhadap kehidupan mereka, ya, kerana selama ini cukai-cukai yang lain, termasuk cukai pendapatan, tidak terkena kepada majoriti rakyat Malaysia. Cukai jualan juga dapat dielakkan oleh setengah pengguna kita, tetapi GST akan dikenakan ke atas semua, termasuk yang tidak bekerja, termasuk OKU, termasuk wanita-wanita yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Jadi saya nak mencadangkan, seperti cadangan kawan-kawan yang lain, supaya GST ini tidak dilaksanakan. Namun melihat kepada kesungguhan kerajaan, seolah-olah ianya tidak ada jalan balik, ya, mesti juga diteruskan. Kalau di setengah negara ada outlet-outlet untuk kita mendapatkan pelepasan cukai-cukai GST ni ataupun VAT ni di setengah negara, saya nak mencadangkan untuk sebahagian besar mereka yang berpendapatan kecil, yang tidak berpendapatan, kanak-kanak, ya, orang dewasa, orang tua, ya, warga emas yang tidak mempunyai pendapatan yang bagi saya tidak wajar dicukai, kemungkinan outlet-outlet boleh disediakan, bukan outlet untuk barangan berjenama, ya, yang mahal-mahal, tetapi outlet untuk keperluan harian, di mana dalam outlet ini, ya, hanya boleh digunakan atau dimasuki oleh golongan-golongan yang telah ditetapkan tadi, dan di situ tidak ada cukai. Tak perlulah beli dahulu, kemudian klaim untuk dapat wang kembali. Lebih baik di tempat-tempat tersebut, Kuala ya, Krai. dan mereka ini, ya, bagan serai Sikit. diberikan suatu kartu misalnya untuk mendapat harga tanpa GST, khususnya barang-barang keperluan. Sila. Terima kasih Kuala Krai. Terima kasih Datuk yang betul. Apabila GST akan diperkenalkan tahun depan, yang mencemaskannya adalah sebenarnya pihak pembangkang yang telah bagi tahu pada rakyat yang GST ni membebankan. GST ni tidak kena kepada semua orang. Sebab GST hanya akan terkena apabila rakyat yang kaya, yang mampu untuk menggunakan barang-barang yang akan dicukaikan. Barangan yang asas, banyak barangan yang asas tidak akan terkena GST. Jadi cuba kita fikirkan ni. Jadi bukan semua rakyat termiskin itu yang akan kena GST. Hanya orang-orang yang menggunakan membeli barang-barangan yang dikenakan GST. Apa pendapat Kuala Krai? Kuala Krai, boleh saya mencelah satu sebelum itu? Sila. Dengan izin Tuan Di-Pertua, saya nak tolong jawab bagi Kuala Krai, sebab Kuala Krai tak ada masa Menteri jawab tadi. Timbalan Menteri Kewangan mengaku sendiri bahawa dengan pelaksanaan GST ini, inflasi naik 5%. Inflasi naik 5% berbanding sekarang antara 2 hingga 3%. Bermakna kadar kenaikan harga barang itu naik 2 kali ganda. Inflasi ini tidak ikut tempat. Inflasi ini satu Malaysia, semua rakyat, miskin, kaya, semua kena. Jadi saya nak tanya Kuala Krai, setuju ke tidak Kuala Krai, supaya Bagan Serai tadi itu tolong tanya Menteri balik untuk dapat jawapan yang sebenarnya, bukan tanya Kuala Krai. Terima kasih. Pandang, terima kasih. Bagan Serai, ya. Sikit, sila. 15 minit ni. Tak apa. Tak apa, tapi Kuala Krai Sikit 1 minit. Sila. Kuala Krai, saya nak tanya, berdasarkan artikel terbaru daripada dalam The Age, dia mengatakan sebenarnya apabila GST ni bukan saja akan menyebabkan inflation, tapi juga dipanggil stagflation. Maknanya slow growth, lepas tu inflasi naik. Jadi dia lagi teruk lah. Dan satu yang keduanya, tadi dia kata tidak dikenakan untuk semua orang. Setuju tak saya? Maknanya dia sendiri dah keliru.
Macam mana nak kata kita yang kelirukan rakyat? Dia sendiri keliru. GST ni dikenakan untuk semua orang. Degresif. Maknanya yang tak kena tak semua barang. Bukan semua orang. Dia kata tak kena semua orang ni. Setuju tak? Dia adalah ahli parlimen yang paling keliru dalam parlimen ini. Ya, terima kasih Spang. Kedua-dua jawapan sebenarnya saya nak sebut macam tu lah tadi. Ya, jadi mereka menyebut perkara yang sama dan saya rasa pengesarai mengelirukan lah. Ya, jadi elok kalau boleh kalau ada ruang tarik balik ucapan semikian atau tanya balik pada menteri. Nak bagi sikit lagi. Ya, cukuplah. Saya tak mau dengar dah. Tak mau dengar dah. Nanti saya pun jadi keliru juga. Datuk, kalau try dah terkeliru. Nanti semua orang keliru. Sangat-sangat jadi terkeliru. cadangan saya ialah supaya disediakan outlet-outlet ya yang bebas cukai ini. Ya, ini tidak mustahil kerana kalau kita tengok satu Pulau Langkawi ini jadi outlet bebas cukai tanpa GST. Seluruh Labuan jadi outlet tanpa GST. Jadi kalau kita sediakan tempat-tempat ini, ya, saya rasa ianya mungkin boleh menyelesaikan sedikit soalan kalau kerajaan berkeras untuk tidak menarik balik GST ini. Datuk yang betul. Sedikit lagi yang saya nak sebut, ini isu khusus mengenai Universiti Pertahanan ya, Nasional Malaysia UPNM. Kita ada mendapat laporan kematian salah seorang pelajarnya pada bulan Jun yang lalu, Muhammad Khusairi, ya, yang menjalani suatu latihan fizikal di sebuah kamp di Jelebu Negeri Sembilan. Kamp kepunyaan Kementerian Pertahanan tetapi dipinjamkan kepada UPNM yang menggunakannya untuk latihan pelajar. Dan kematian ini berpunca daripada penggunaan alat pelampung yang dikatakan tidak disahkan keselamatannya, belum menjadi bahan yang boleh di-purchase atau dibeli oleh kerajaan kita. Laporan polis telah dibuat oleh keluarga, tapi saya dimaklumkan tidak ada siasatan lanjutan yang dilakukan dan saya ingin tahu apa kedudukan siasatan terhadap kematian ini. Dan satu lagi, saya nak minta penjelasan daripada pihak berwajib, sama ada kamp yang digunakan, kamp Kongkoi di Jelebu ini adalah kamp yang diiktiraf selamat, ya, dan boleh digunakan untuk latihan, dan sama ada masih lagi digunakan peralatan-peralatan yang belum disahihkan keselamatannya di dalam latihan-latihan tersebut. Saya mohon penjelasan ini kerana kepentingan awam dan kepentingan pelajar-pelajar kita di UPNM mungkin terjejas semangatnya kerana berlaku kes-kes yang sedemikian. Lanjutan daripada itu, kita juga mendengar cerita-cerita daripada UPNM mengenai prestasi pelajar-pelajar, ya, yang tidak berapa baik kerana antaranya kedudukan pensyarah-pensyarahnya yang tidak mendapat kedudukan yang baik, ya, di sana, dan kursus-kursusnya tidak diiktiraf oleh pihak-pihak yang memberikan pengiktirafan. Saya mohon penjelasan semikian. Seterusnya, Datuk Yang Pertua, saya ingin memanjangkan seminit dua mengenai kedudukan akta hasutan negara kita yang sudah menjadi topik perbualan bukan hanya dalam negara tetapi di luar negara. Ada kes-kes yang didakwa, ditangguhkan pendakwaan kerana telah dibawa suatu rayuan untuk mengkaji semula tuduhan-tuduhan bagi salah satu kes tersebut. Saya nak menyebut bahawa pandangan dunia terhadap Malaysia yang kini duduk di dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, ahli tidak tetap, ya, ada satu penghormatan, dan kita sebagai sebuah negara yang dianggap maju, ya, seharusnya memberikan satu gambaran yang baik bahawa kebebasan bersuara, hak asasi manusia, ya, diberikan, ya, kepada rakyatnya. Lagipun akta ini sudah pun dijanjikan untuk dimangsuhkan oleh Perdana Menteri dalam satu ucapannya yang sangat menarik dan mendapat sokongan dan sambutan daripada rakyat. Tetapi hari ini akta gantinya, akta harmoni yang telah diwar-warkan belum lagi kelihatan. Malah kes-kes yang didakwa semakin banyak, ya, dan ini telah memberikan satu gambaran bahawa terdapat tekanan, ya, terhadap rakyat di negara ini melalui penggunaan akta ini.
Jadi saya nak mencadangkan supaya semua pendakwaan ya dihentikan. Kalaupun tidak ditarik, dihentikan buat sementara kita menunggu keputusan rayuan salah satu kes tersebut, dan juga sementara kita menunggu kelulusan akta yang baru yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri. Ya, saya mengharapkan kerajaan mengambil serius tentang perkara ini kerana janji telah dibuat dan kesannya terhadap dunia memang buruk bagi pandangan mereka pada negara kita ini. Dan yang akhirnya Tuan Yang Pertua, bagi pihak pengundi-pengundi saya di Kuala Krai dan juga di Kuala Kerau, ya, kerana speaker tak ada peluang untuk bercakap. Terima kasih. Dia boleh mencelah saja. Ya. Jadi saya meminta juga kerajaan menumpukan perhatian kepada pembangunan ke arah menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020. Ya, walaupun pembangunan fizikal semata-mata tidak boleh menjadikan sebuah negara itu negara maju, tetapi tanpa kemajuan ataupun pembangunan fizikal ini akan tempanglah negara maju yang kita nak bangunkan. Jadi masih ada lagi kawasan-kawasan yang telah saya bangkitkan di dalam perbahasan bajet tahun lalu yang memerlukan penambahbaikan jalan, ya, di kampung-kampung, di kampung bahagia yang saya sebutkan dahulu, masih lagi menunggu kelulusan. Walaupun ada beberapa tempat yang telah saya sebut seperti simpang-simpang jalan di Lat Loh yang punca kemalangan yang ngeri-ngeri, ya, telah diusahakan. Tetapi dalam konteks pembangunan fizikal ini saya memohonlah supaya kerajaan masuklah melalui agensi-agensinya, melihat keperluan. Tak perlulah tunggu semuanya datang daripada kita, ahli parlimen, ya, masuk sendiri dan membuat penilaian-penilaian dan seterusnya penambahbaikan. Akhirnya saya berulang alik ke Kuala Krai ini melalui jalan Raup Kuala Lipis, Gua Musang, ya, sampai ke Kuala Krai. Lebuh raya tulang belakang yang sedang dibina itu nampaknya Datuk M Tua tahu seolah-olah tidak ada kemajuan, ya, dalam pembinaan. Mungkin dalam hutan itu kita tak nampak tempat yang dibina, tetapi setakat 6 tahun kita berulang di Kuala Krai ini, yang jalan yang boleh pakai baru 12 km. Saya ukur 12 km. Jadi saya ukur melalui odometer kita lah. Jadi bagaimana? Berapa lama lagikah lebuh raya Merapuh ini akan disiapkan untuk keselesaan pengguna yang mahu melalui Pahang dan terus ke Kelantan. Terima kasih, Datuk M Tua. Ya, sebelah kanan saya